Ma haza? Hadza haramul ghizali. Ma hiyal makulat al-brutinat? Al-makulat al-brutinat mislu lahmun, dajajun, wa samakun. Okey. Cuba awak terangkan maksud makanan seimbang. Makanan seimbang merupakan makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi secara normal. Makanan seimbang seharusnya memberikan kita tenaga. Makanan yang mencukupi karbohidrat, protein dan lemak secara optimal dan kandungan fiber yang mencukupi. Okey. Nyatakan 3 makanan yang tergolong dalam makanan seimbang. Buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin. Cuba awak cadangkan 3 menu sihat untuk sehari. Untuk sarapan pagi, dicadangkan bijirin, susu, dan buah-buahan. Untuk makan tengah hari pula, dicadangkan bihun sup bersama ayam, sayuran hijau, air masak, dan buah-buahan. Manakala makan malam pula dicadangkan nasi bersama ikan, sayuran hijau, sup sayur, air masak, dan buah-buahan. Okey, awak rasa apa makanan ruji rakyat Malaysia? Makanan ruji rakyat Malaysia adalah nasi. Okey. Yang terakhir, apakah yang dimaksudkan dengan simpanan wang? Simpanan wang ialah wang yang telah disisihkan atau disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan atau kecemasan. Kita boleh menyimpan wang sama ada di dalam tabung atau membuka akaun simpanan bank. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, tarikh? Wahid. 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 Wahid apa? Wahid apa? Yul. Sekarang bulan Julai kan? Yul. Yul yu. Wahid yul yu. Yulyu. Tahun? Ayoyo. Garuk kepala dah. Alfain? Wahid yul yu alfain wahidun. Wahidun asyara. Ayoyo, lama tak sekolah. Wahidun asyarah jadinya. Wahidun wa ishrun. Wahidun yul yu alfain wahidun wa ishrun. Okey. Baik. So sekarang ni saya akan tanya soalan dengan Kasih. Ada soalan bahasa Arab. Jadi jawab dalam bahasa Arab. Ada soalan bahasa Melayu, jawab bahasa Melayu lah. Baik, soalul awal, soalan yang pertama.
Madza tufaddilina? Apa maksud dia? Ufaddilu Okey. Ufaddilu apa? Faddilu Qahwah. Wow, awak punya selera macam orang tua pula kan. Ufaddilu qahwah, suka kopi. Okey. Kenapa bukan susu? Kenapa suka kopi? Kenapa bukan susu? Baik. Awak yang sebut tadi kan awak suka kopi. So kenapa suka kopi? Kenapa bukan Rasanya susu? sedap. Rasa kopi sedap. Susu? Tak sedap. Ke awak tak Sedap minum susu? tapi Minum susu tak? Tak minum susu. Okey. Oh, sama rupanya dengan saya tak minum susu juga. Baik. Ada kertas, ada pensel untuk kira-kira? Dah. ada. Oh, okey. Baik. Sekarang dengan soalan saya. Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah mudah yang diterimanya pada akhir tahun itu? Per berapa tadi cikgu? Peratusnya tadi cikgu? RM7,630. Okey, dia punya kadar faedah ialah 3%. Jadi berapa jumlah kadar faedah 3% tadi tu? RM228. 228 apa? 228 Peratus faedah. betul-betul ke? 228 cun? Okey, lebih kurangnya 228. Okey, baik. Sekarang ini saya nak tanya, pada pendapat Kasih, mengapa kita perlu makan makanan yang seimbang? Berikan 2 sebab. Supaya kita boleh membesar. Boleh membesar. Baru satu lagi? Untuk tubuh badan kita sihat. Okey, jadi untuk pembesaran dan juga sihat. Bagaimana pula dengan orang yang kekurangan zat makanan? Apa yang akan jadi pada orang yang kekurangan zat makanan? Badan dia lemah. Badan lemah lagi?
Kekurangan zat makanan maksudnya dia memang tak cukuplah zat dia kan. Kalau kita tengok dekat negara Afrika, kalau awak pernah tengok lah, ramai orang dekat sana kekurangan zat makanan. Selain badan dia lemah, apa lagi yang terjadi dengan orang yang kekurangan zat makanan ini? Tak sihat. Tak sihat. Okey. Baik. Sarapan pagi Kasih biasanya apa yang Kasih makan? Makan roti. Roti. Sandwich. Roti sandwich. Lagi air, kopi. Kopi tak banyak sangatlah minum. Air teh banyak minum. Okay, so roti, sandwich dengan teh. Baik, kalau di sekolah, waktu pagi, kita ada program sarapan pagi kan? Apa nama program tu? Ada Apa nama program tu? RMT. RMT. Jadi RMT ni maksud dia apa? R untuk? R untuk Kita selalu sebut RMT. RMT apa tu RMT? R untuk rancangan makanan tengah hari. Kan kita makan pagi. Kenapa pula tengah hari? Rancangan makanan Pembesaran. rancangan makanan tambahan nama dia. Rancangan makanan tambahan. Sebab tu kita sebut RMT. Orang yang layak untuk RMT ni ialah orang-orang yang tertentulah, bukan semua. Kasih tak dapat RMT kan? Tak. Okey. Jadi RMT ni satu program untuk membantu golongan yang tak mampulah supaya dia dapat makanan yang baiklah, makanan yang seimbang macam tu. Baik, seterusnya katalah Kasih nanti ada duit, Kasih buka perniagaan makanan. Perniagaan makanan sihat. Apa yang Kasih nak jual? Buah-buahan. Jual buah-buahan. Okey. Ada lain-lain ataupun nak jual buah sahaja? Sayur-sayuran. Okey. Buah-buahan, sayur-sayuran. Okey. Macam mana cara untuk Kasih tarik pelanggan Kasih datang ke kedai Kasih? Sebab kalau orang jual buah, ramai je orang jual buah. Ramai je orang jual sayur. Kan kalau di pasar pun ada je sayur. Jadi macam mana Kasih nak supaya orang datang pergi kat kedai Kasih, tak payah pergi kedai lain. Kedai Kasih inilah yang paling best sekali. Apa yang Kasih nak buat? Iklan. Iklan. Apa yang nak diiklankan? Apa keistimewaan kedai Kasih? Harga murah. Okey. Iklan. Nak bagi orang datang harga murah. Okey, lagi? Apa lagi yang boleh dibuat supaya orang ramai lagi datang ke kedai Kasih? Jual makanan yang segar, fresh. Okey, fresh. Lagi? Adakah Kasih nak jual, okey contoh jual tembikai. Adakah jual tembikai tu semata-mata ataupun Kasih nak buat sesuatu dengan tembikai tu? Buat tembikai tu potong-potong banyak bentuk. Okey, potong-potong banyak bentuk. Jadi sekarang ni kalau Kasih buat macam tu, maksudnya Kasih boleh menarik pelanggan Kasih yang kanak-kanak.
Sebab dia tengok ada macam-macam bentuk, dia boleh datang untuk beli. Sebab kedai lain dia mungkin dia tak jual macam Kasih jual kan. Okey, selain daripada tu apa lagi yang Kasih boleh buat? Kedai lain tak ada, kedai Kasih je ada macam tu. Tadi Kasih kata okey, Kasih nak buat harga murah. Mungkin kedai lain pun akan buat harga murah. Kasih kata Kasih nak jual makanan fresh. Okey, mungkin kedai lain ada yang tak dapat yang fresh, Kasih dapat fresh. Baik, kemudian apa lagi? Kasih kata tadi Kasih nak buat potong bentuk-bentuk, kedai lain tak buat. Okey, kedai Kasih buat. Apa lagi yang boleh dibuat? Macam sayuran tadi dah cerita buah kan. Okay, kalau sayuran macam mana? Sayuran segar, sayuran murah lagi. Kalau buah tadi Kasih dah jual bentuk-bentuk, dah potong macam-macam bentuk. Kalau sayur, macam mana nak suruh orang datang beli sayur dekat Kasih? Kasih jual sayur macam kat pasar tu ke? Ataupun Kasih nak buat lain? Macam kat pasar kot. Macam kat pasar. Kalau cuba Kasih fikir cara lain. Mungkin sayur yang dah siap masak ke, ataupun sayur tu mungkin dibuat macam makanan, macam salad kan, ada makanan sihat, ada letak sayur, buah. Apa yang Kasih boleh buat? Ada idea? Okey, tak apa macam ni. Saya tukar soalan. Macam mana Kasih nak bagi tahu dengan pelanggan Kasih yang berkenaan dengan makanan seimbang? Orang datang kedai Kasih, macam mana Kasih nak bagi tahu, okey, kedai saya ni memang ada jual makanan yang sihat, makanan seimbang. Apa yang boleh dibuat? Letak apa tu? Papan tanda kat dinding tu cakap ada makanan sihat kan. Okey. Tulis iklan lah, iklan pula, tulis dekat papan tanda kedai Kasih jual sayuran, jual buah-buahan, ada makanan sihat. Boleh tak kalau Kasih buat satu hidangan yang ada gabungan antara sayuran dengan buah-buahan? Buat sayuran salad dan jus buah. Okey. Jadi dalam menu Kasih tu nanti Kasih boleh buat lah. Okey, saya jual menu dia buah-buahan. Ada, bukan buah saja, bukan buah yang potong-potong tu je, tapi boleh buat jus, sayuran, bukan sekadar beli sayur saja, tapi ada perkhidmatan ataupun ada servis menu sihat lah buat salad. Baik, katalah dah buat perniagaan makanan sihat ni, ramai orang datang kedai Kasih. Kasih dapat keuntungan yang banyak. Apa Kasih nak buat dengan duit yang banyak tu? Derma. Ya Allah, bagusnya. Derma kepada? Orang yang memerlukan. Okey. Baik, saya suka dengan jawapan Kasih tu. Bila ada duit banyak, derma kepada orang yang memerlukan. Lebih-lebih lagi sekarang ni ramai sangat orang yang memerlukan kan sebab kita COVID. Baik, satu yang kita kena ingat kan, bila kita bersedekah, duit kita tidak akan berkurang sebenarnya. Memanglah kita keluarkan, okey saya nak keluarkan, saya ada RM100, saya nak keluarkan RM50.
Tapi nanti Allah akan tambah lagi. Mungkin daripada kita keluarkan RM50, kita akan dapat jumlah yang lebih banyak. Mungkin kita akan dapat RM5,000. Okay, jadi saya sangat suka dengan jawapan kasih tu. Baik, selain daripada kita bersedekah, apa lagi yang kasih nak buat dengan duit yang kasih ada tadi tu? Simpan dalam bank. Simpan dalam bank. Baik, kenapa kasih nak simpan? Supaya kalau ada kecemasan boleh ambil kat dalam bank tu ke duit tu. Okey. Baik, contoh kecemasan yang dimaksudkan ialah Kekurangan makanan, nak pergi beli tapi tak ada duit. okey, baik. Satu tindakan yang bagus, bila kasih ada duit yang banyak, kasih simpan dalam bank untuk kegunaan masa kecemasan kerana kita tak tahu apa akan jadi di masa akan datang kan. Mana setelah tahu satu hari nanti perniagaan makanan kasih tu kena tutup disebabkan COVID ni, jadi at least lah sekurang-kurangnya kasih ada simpanan. Baik, sebelum kita berakhir, saya minta kasih buat satu rumusan apa yang kasih dapat daripada kita punya project based learning ini, daripada kasih buat apa hari tu, projek piramid makanan, kemudian kasih dah membentang, kemudian hari ni ada sesi soalan kebat. Apa yang kasih dapat? Ilmu. Yelah, apa ilmunya? Sebelum ni kasih tak tahu, lepas tu bila kita buat project based learning ni, kasih dah tahulah, itulah ilmunya. Apa dia? Dah tahu makanan seimbang yang apa yang perlu diambil makan. Okay. Tu je? Apa yang tak boleh makan banyak sangat. Okay, apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan banyak sangat. Selain daripada tu, ingat balik apa permulaan project based learning ni? Kita bermula dengan apa? Pembentangan rumah yang kitchen hari tu. Okey, jadi dia bersambung-sambung lah sebenarnya kan. Okay, kita belajar bahasa Arab daripada di rumah tu fil matbah, di dapur. Kemudian kita masuk bahagian makanan, dan daripada bahagian makanan ini kasih dah buat piramid makanan. Daripada piramid makanan kasih dah tahu, tadi kasih dah sebut makanan yang kita boleh makan banyak, makanan yang kita tak boleh makan banyak. Kemudian tadi kemudian ada juga dikaitkan dengan simpanan. Jadi saya rasa jawapan kasih sangat membantulah sebenarnya. Membantu kasih untuk menggunakan apa yang kasih dapat ni. Saya harap ilmu yang dah dapat ni jangan dibiarkanlah, jangan ditinggalkan. Okey, kasih boleh guna, dan saya ucapkan syabas, tahniah. Pertama sebab kasih mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian kasih bagi komitmen yang baik sebenarnya sepanjang kita buat project based learning. Jadi tahniah juga kepada keluarga kasih, sebab saya yakin keluarga kasih pun banyak membantu sebenarnya kasih dalam melaksanakan PBL ni, betul tak? Siapa yang membantu kasih lagi? Mama, papa. Tu je. Okey lah tu kan. At least ada tempat rujukan lah sebenarnya untuk kasih buat hasil kerja yang baik. Dan saya rasa tak ada apa lagi, itu sahaja. Nanti apa-apa nanti saya akan maklumkan, tengoklah keputusan ni nanti macam mana kan. Saya maklumkan lah. Saya harap-harap, saya doakan semoga kasih berjaya, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, sampaikan salam kepada keluarga kasih. Kasih ada apa-apa nak cakap?
Tak ada. Oh, terus tak ada. Okay, so terima kasih banyak-banyak join kita punya sesi soalan kebat hari ni. Okay. Okay, Assalamualaikum.